Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Syawal, pengurusi, Tuan Imam, Gawai Syarak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu pada pagi ini setelah beberapa kali Haji Syawal telefon saya minta maaf, kebetulan tak kena dengan masa, jadi saya terpaksa tolak. Dan pagi ini alhamdulillah kita berjodoh. Orang kata kalau dah jodoh tak ke mana, di masjid juga bertemu, alhamdulillah. Dan pagi ini kita ambil peluang dan luang sempena cuti raya. Cuti raya semua pekat cuti, tapi saya yakin yang ada dalam masjid ni tiap hari cuti. Sebab tengok muka semua muka pencin mereka. Bukan? Masjid ni subhanallah di antara masjid yang saya suka datang. Suka datang, yang pertama saya suka lihat suasana, iaitu di kalangan masyarakat yang subhanallah sentiasa bekerjasama di dalam perkara-perkara kebaikan, yang sentiasa memenuhkan ruang-ruang yang ada di dalam masjid. Tadi pun selesai daripada solat, alhamdulillah, cuma kita bagi cantik sikit lagi. Kalau sahabat-sahabat perasan, di sana ada hadis cerita tentang Qiyamul Lail, ayat Quran. Ada orang subhanallah Allah berikan pada dia kemampuan, dia boleh bangun malam untuk Qiyamul Lail. Ada orang yang Allah tak berikan pada dia kemampuan untuk bangun malam, tapi dia boleh menjana pahala Qiyamul Lail tanpa bangun malam. Hanya sedikit amalan yang dia buat dan dia mampu dapat. Di antaranya adalah siapa yang sebagaimana disebut dalam hadis, siapa yang solat Isyak berjemaah, dia solat Isyak berjemaah, kemudian dia tak bangun melainkan selepas imam bangun. Okey. Dia tak bangun melainkan selepas imam bangun, ditulis pahala baginya separuh malam. Orang yang main solat Isyak berjemaah. Solat Isyak berjemaah ni dia termasuk di dalam bab disebut sebagai al-atamah. Al-atamah ni ada dua solat. Yang pertama solat Isyak dan yang keduanya adalah solat subuh. Walaupun ada perbahasan yang lain pada di kalangan para alim ulama, tapi saya cenderung kepada al-atamah adalah maksud atamah ni sebagaimana datang daripada hadis, lau ya'lamun nas ma fil atamati, kalau manusia tahu apa yang ada pada al-atamah la atauhu walau kana habwan, mereka sanggup datang walaupun dalam keadaan murka. Cuma apa dia atamah ni? Atamah ni iaitu gelap, waktu yang gelap. Orang yang datang ke masjid ketika waktu yang gelap gelita. Dua waktu yang gelap gelita ni, yang pertama adalah waktu Isyak dan yang keduanya adalah waktu subuh. Dan dua waktu ini antara waktu yang kritikal. Kenapa kritikal? Kerana waktu ini pembeza di antara orang yang malas dan rajin. Dua waktu ini juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis sebagai pembeza di antara orang yang beriman dengan munafik. Kerana orang munafik dia tak mampu buat, dia panggil solat al-thiqal, solat berat.
Solat berat, asyak berjemaah dan subuh berjemaah. Kerana orang munafik dia tak mampu. Sebab tu alamatun nifaq, tanda munafik ni antaranya meninggalkan dua, iaitu solat ini, asyak dan subuh berjemaah, di antara tanda-tanda nifaq. Dan tanda iman bila mana seseorang itu melazimi dua solat ini, asyak dan subuh berjemaah. Sebab tu disebut lau ya'lamun nas, kalau kamu tahu ma fil atamati, apa yang ada pada al-atamah, solat subuh berjemaah, solat asyak berjemaah, la atauhu walau kana habwan, sanggup dia akan datang juga walaupun dalam keadaan dia merangkak. Menariknya, orang yang solat asyak ni dia dapat pahala separuh malam. Baik, baki lagi separuh malam, sama ada dia nak lengkapkan dengan betul-betul dia bangun, dan dia boleh lengkapkan pahala separuh lagi tadi tu dengan solat subuh berjemaah. Baik, dia datang sebelum, kita katakan sebelum solat, kemudian dia tunggu masuknya waktu solat subuh, kemudian dia solat subuh berjemaah, tidaklah dia bangun melainkan selepas daripada imam bangun, maka dituliskan baginya pahala, iaitu pahala solat malam sepenuhnya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya tak pergi haji lagi Ustaz. Tak ada ke pahala hak pergi haji? Kau orang saya tak pergi dah haji. Okey, baik. Ada orang dia tanya soalan macam tu kan. Tuan-tuan duduk dekat sini, tuan-tuan tunggu sampai terbit matahari sekejap lagi. Sekejap lagi ya, terbit matahari. Kemudian kita solat 2 rakaat. Apa pahala kita? Pahala haji dan umrah. So, tuan-tuan pergi cabut balik duit daripada tabung haji. Pasal dah dapat dah. Bukan, maksudnya pahalanya sahaja, bukan dapat haji, dapat pahala. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah, hani'an lakum, tahniah diucapkan kepada semua. Alhamdulillah, Allah berikan pada kita afiat, kita dapat laksanakan walaupun tak banyak, dapat buat sikit. Baik, saya ambil peluang pada pagi ini, tadi duk fikir apa cerita yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan. Saya pun tidak ada satu tajuk yang khusus, tapi berbetulan kita telah pun masuk kepada bulan Rajab. Ada satu topik yang kebetulan topik ini ditanya kepada saya oleh seorang hamba Allah. Dia bertanya, dia kata, Ustaz, saya tak tahu, orang cerita. Dia kata, kalau kita minta, Allah bagi. Saya ni dah habis minta dah, tapi tak bagi-bagi pun, Allah tak bagi. So topiknya adalah berkaitan tentang doa. Minta tak dapat. Macam mana kami nak minta ni supaya kami dapat? Ataukah memang tak betul ikut minta kita akan dapat ni? Ada kalau kita tak akan dapat? Ini di antara persoalan yang mungkin ditanya oleh kita pada hari ini, yang mungkin pernah meminta, pernah berdoa sebelum ini lagi, sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Baik, sekarang kita nak lihat apakah kepentingan doa di dalam Islam. Apa pentingnya doa ni kepada kita yang tuan-tuan duk angkat tangan? Ada yang angkat tangan, ada yang tak angkat tangan, ada yang tak doa langsung pun ada. Ada di antara kita setelah selesai daripada solat, walaupun tidaklah doa ini menjadi satu kewajipan yang menjadikan kena selepas solat kena doa. Okey, baik. Sebenarnya kita katakan doa ni masuk di dalam kategori ibadah. Okey, baik. Kategori ibadah. Baik, apa kelebihan orang yang berdoa? Kenapa kita kena doa? Sebab mungkin ada orang dia tak nampak. Kelebihan dia yang pertama, orang yang nak berdoa ni, iaitu istisyar qurbullah ta'ala. Orang yang berdoa ni dia nak rasakan betapa dekatnya dia dengan Allah. Siapa pun bila dia berdoa, dia akan merasakan yang dia dengan Allah ni teramat dekat. Dan hakikatnya memang begitu. Tidak ada benda tempat yang paling dekat kita dengan Allah ni melainkan saat ketika mana kita berdoa. Apa bukti dia? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran. Okey, so saya ulang balik poin kita. Bila seorang hamba tadi tu dia berdoa pada Allah, adalah satu, dia nak rasakan betapa dekatnya dia dengan Allah. Dan sungguh memang Allah dekat ketika kita berdoa. Berdalilkan dengan firman ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Allah yang telah menciptakan manusia dan Allah tahu apa yang ada dalam jantung hati manusia yang tuan-tuan tengah berfikir ni. Allah tahu. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami berada dekat dengan hamba kami ni lebih dekat berbanding orang leher. Tuan-tuan, orang leher.
Tuan-tuan faham ayat ni bila Allah kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami berada dekat dengan hamba kami yang berdoa ni lebih dekat berbanding orat leher dia. Macam mana maksud orat leher? Tuan-tuan baik, tuan-tuan berdoa. Waktu tuan-tuan berdoa, macam mana ada orang berdoa, mungkin benda yang dia minta tadi tu berat, tangan sampai duduk kat atas harimau. Pasal berat dia minta banyak orang kali, so tangan ke depan jatuh kat atas harimau. Ada orang jenis hak kedekut perasio, bukan sejenis perasio. Kita doa tutup muka. Yang ni pemalu dan perasio, tak nak bagi orang dengar dia punya doa. Ada hak jenis kedekut minta doa tangan duduk macam tu. Yang ni takut orang pergi cedok, dia punya doa pergi cedok ambil. Tu dia pun tutup tangan. Dulu zaman kita sekolah bukan, kita duduk doa, kawan sebelah datang, dia pergi cedok bola bukit dia. Kita pun tutup tangan. Okey baik. Lepas tu saya kata doa orang kedekut. Baik, macam-macam cara orang berdoa. Bila dia berdoa tadi, bila tuan-tuan berdoa, tuan-tuan letak tangan macam ni lah. Kenapa tuan-tuan letak tangan macam ni? Manifestasi seorang yang sedang meminta. Bila kita meminta macam ni, seumpama yang nak memberi, yang akan memberi ni berada di hadapan. So dia meminta menadah tangan. Sebab tu maksud doa tu adalah meminta. Okey, doa adalah meminta. So dia letak tangan macam tu, seumpama minta diberikan di dalam tapak tangan dia. Baik, Allah kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami berada lebih dekat dengan kamu sebelum orat leher. Maksudnya kamu letak tangan dekat sini dengan anggapan pertolongan akan datang daripada arah hadapan, tapi Allah kata aku berada lebih dekat berbanding orat leher. Orat leher ni tempat adanya kotak suara. Bila kita nak bercakap ni, dia main daripada leher. Perkataan yang tuan-tuan nak katakan, ya Rabb, wahai Tuhanku. Sebelum keluar perkataan tadi, Allah kata aku tahu. Sebelum keluar engkau bercakap lagi, aku dah tahu dah apa yang kau dah minta. Sebab tu dia kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami yang ciptakan dia dan kami tahu apa yang dia duduk bisik kat dalam hati dia. Allah tahu. Sebelum cakap lagi Allah dah tahu dah. Dia nak gambarkan betapa dekatnya. Jadi bila mana kita berdoa ni, satu gambaran betapa hampirnya dan dekatnya kita dengan Allah. Kalau dah kata sayang dekat Allah, cintakan Allah, kasihkan dekat Allah, tak boleh hidup tanpa Allah, tiba-tiba tak nak dekat. Sedangkan kita ada jalan untuk kita dekat dengan Allah, kita tak nak dekat. Tak pelik namanya. Ada orang yang macam tu, dia rasa dia nak dekatkan dengan Allah, tapi bila diberikan peluang untuk dekat, dia tak nak dekat. Kita tengok 2-3 meja ni selepas tukar PM baru, PMX, PM baru kita ni yang 10 ni. Bila dia pergi mana-mana tempat ni, ramai orang pergi dekat. Kenapa pergi dekat ni? Tak apalah, tak dapat projek, tak dapat apa pun tak apa, at least dapat selfie. Boleh dekat dengan dia pun jadi seronok. Tuan-tuan, kalau manusia, seorang pemimpin, kita nak dekat, takkan kita tak nak dekat dengan Allah? Peliknya kalau kita tak nak dekat dengan Allah ni, dengan satu ruang dan cara yang kita boleh pergi duduk dekat, tapi kita tolak untuk nak duduk dekat. Takkah satu kebalikan? Maka duduk dekat. Menariknya lagi, ketika mana kita dah nak masuk bulan Ramadan, tak berapa hari saja lagi. Baik, bila kita baca ayat-ayat cerita tentang bulan Ramadan ni, tuan-tuan akan tersentuh dengan satu ayat, saya tak tahulah. Bila kita buka, bermula daripada ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kita baca ayat tu, malam pertama Ramadan ni rasa satu macam. Seronoknya kita, Allah bagi dah dekat kita, malam ni kita dah duduk berada kat dalam bulan Ramadan. Saya cerita baru-baru ni di satu tempat, saya suka cerita ni, iaitu sebelum Ramadan, pasal benda ni betul-betul berlaku. Ada 3 orang di antara anak murid lah saya anggap, sebab dia selalu hadir kuliah saya. 3 orang ni, 3 orang ni dah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah rahmati dia, Allah angkat darjat dia, Allah masukkan mereka semua kat dalam syurga. Yang pertama, ada seorang haji, nama dia Haji Sapri, daripada Aikeruh Melaka. Haji Sapri ni macam tuan-tuan juga, geng pencen. Okey, dah pencen, dah tak ada apa nak buat, jadi dia datang masjid. Dia datang masjid ni daripada dia kuat sampai kepada dia lemah. Daripada dia kuat sampai kepada dia lemah. Tuan-tuan, mintalah doa pada Allah, semoga tuan-tuan ni akhirkan hayat kita ni tak tinggal masjid. Masjid ni sentiasa dekat dengan kita. Buat jadi macam Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas 10 yang dijamin masuk syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ni ketika dia hidup, dapat hidup selepas zaman Nabi SAW, dia masih hidup. Dikatakan pada waktu tersebut umur dia dah 80 tahun lebih dah. Ketika 80 tahun lebih ni, ada satu peperangan berlaku. Jadi dia nak pergi berperang, walaupun dah tak gagah dah, tak kuat lagi dah. Anak dia kata, ayah tak payah pergi lagi dah, ayah dah tua. Dia kata, tak, aku telah berjanji dengan Nabi SAW pada satu ayat Al-Quran, infiru qifafan wa thiqalan. Keluarlah kalian untuk berjihad. Keluarlah kalian ni ketika kalian senang dan ketika kalian susah. Waktu aku senang dahulu aku boleh keluar, maka kenapa aku tak boleh keluar ketika waktu aku sedang susah? Tetap aku akan keluarkan juga. So kita minta ke Allah ni, Allah jadikan kita, waktu kita senang kita boleh main masjid, waktu kita susah lagi-lagi kita nak main ke masjid. Mana nak tahu habuan kita rezeki Allah nak bagi, dapat meninggal kat dalam masjid ke, tengah sujud ke, tengah solat ke, tak kebahagia namanya, meninggal dalam husnul khatimah. Jadi Haji Safri ni dia selalu main masjid. Dia bukan kuat mana tuan-tuan, isteri dia bawa kereta. Isteri dia bawa kereta, isteri dia hantar di depan tangga masjid. Orang masjid pergi sambut suami dia, pegang pampah dia main. Dan dia tak main di tempat-tempat, kalau seat belakang sekali dia tak main, dia main seat depan sekali. Dia ambil kursi hak paling mahal. Kursi paling mahal, kursi depan. Pasal tu ramai tak mampu beli, duduk belakang-belakang. Pasal depan ni mahal ni kursi ni. Berapa bayar? 1,000 depan ni. Nampak? Yang duduk depan ni kursi mahal. Nak boleh duduk depan ni, suap pertama ni kursi paling mahal. Kalau pergi stadium pun kursi depan, kursi mahal. Satu saja orang tak suka duduk depan ketika masuk pawagam. Lain pada tempat tu semua orang nak duduk depan. Kursi depan, kursi mahal. Jadi Haji Safri datang duduk depan. Bila dia duduk depan ni, tak apa dia duduk sebelah kanan saya. Macam tuan-tuan haji kita yang duduk sebelah kanan, kebetulan dia duduk dekat tiang macam haji kita yang baju kelabu tu. Lebih kurang macam tu, duduk tiang sebelah kanan. Saya pula ceramah 2 minggu sebelum masuk Ramadan. Dia orang minta saya kupas persediaan bertemu Ramadan. Bila saya sebut persediaan bertemu Ramadan, jadi dia pun selesai kuliah ceramah ni. Orang lain semua bangun berdiri, kita buka salam belakang. Untuk Haji Safri ni saya tahu dia tak larat, saya tak tunggu dia main, tapi saya pergi salam dengan dia. Saya pergi dekat dia, saya salam. Salam tu dia tarik tangan saya untuk duduk. Dia kata dekat saya, dia kata, Ustaz, sempat ke tidak? Sempat apa Haji? Itulah tadi Ustaz cerita kita ni nak masuk bulan puasa, minta doa apa yang mudah-mudahan Allah temukan kita dengan bulan Ramadan. So sempat ke tak saya ni? Saya kata kat dia, insya-Allah Tuan Haji, kita doa mudah-mudahan kita sempat. Baik, tuan-tuan pernah fikir ke tak tuan-tuan boleh sampai ke bulan Ramadan ataupun tak? Kita tak tahu. Habis tu kalau tak tahu, apa kita nak buat? Apa power pada yang ada pada kita untuk kita sampai pada bulan Ramadan? Boleh tahu ke? Boleh ada ke satu kuasa yang boleh menyebabkan kita boleh pergi sampai bulan Ramadan? Kita tak ada pun. Habis tu kuasa mana yang kita nak guna kalau bukan kuasa Allah? Minta dekat Allah. Sebab tu mereka, para salafun salih, mereka berdoa ni bukan seminggu sebelum masuk bulan Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan dia orang dah buat persediaan dah. Kita pun mungkin ada juga buat persediaan. Ibu-ibu kita, Ustaz, saya dah buat persediaan. Siap Ustaz, complete set. Apa dia tu makcik? Dia kata telur masin. Telur masin 100 biji. Dah kurang, siap-siap dah untuk bulan Ramadan. Yang tu persiapan juga. Tak apa, tak salah. At least dia boleh bersedekah, tak apalah. Tapi mereka ni 6 bulan ni apa yang mereka buat? Mereka mendoakan kepada Allah, Allahumma sallimna lana Ramadan. Ya Allah, berikan pada kami Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Nak sangat-sangat ni, maka mereka tak buat benda yang lain, mereka minta. Tuan-tuan tahu tak apa yang tuan-tuan dapat kalau tuan-tuan minta bermula daripada sekarang ni, minta untuk duduk dalam bulan Ramadan, dan apa ruginya orang yang tak berdoa dan dia tak minta, dia serah diri saja. Sampai-sampai, tak sampai sudah. Ini sikap kita kadang kalau kita tak boleh, alah, kita ni kan hamba, serah je lah ke Allah. Allah nak bagi apa, terima. Rugilah kita sedangkan Allah suruh ud'uni astajib lakum, minta. Wa qala rabbukum ud'uni, dan telah berkata Tuhan kamu semua. Allah sendiri sebut. Allah mention dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni, dan telah berkata Tuhan kamu semua, minta pada aku, astajib lakum, aku bagi dekat kalian. Apa yang Allah nak bagi ni?
Sebenarnya saya buka tajuk ni panjang, tapi saya nak ringkaskan dan saya nak jawab sekali orang hak tanya soalan. Tadi cerita Haji Sapri tak habis lagi Sat. Bila orang tanya soalan dia adalah minta tak dapat pun dia kata. Minta lain dapat lain. Kat mana yang dapatnya ni? Terutama kita yang minta masuk dalam bulan Ramadan ni bukan. Macam mana cara Allah nak bagi? Pasal kita minta. Sedangkan Allah berkata dan telah berkata, Tuhan kamu semua minta, aku akan berikan kepada kalian. Apa yang kita dapat? So saya cerita balik pada kisah Haji Sapri. Haji Sapri ni berdoa, tak apalah saya kata dekat dia, Haji minta doa, mudah-mudahan. Tadi pun kita dah berdoa, kita sampai dalam bulan Ramadan insya-Allah Ustaz. Seminggu sebelum bulan Ramadan, isteri dia call. Isteri dia kata, Ustaz, Pak Haji dah tak ada pagi tadi. Pak Haji dah meninggal. Suami dia Haji Sapri ni meninggal seminggu sebelum Ramadan. Kebetulan duduk macam Tuan Haji dekat tiang sebelah kanan. Okey baik. Seminggu bulan Ramadan meninggal. So nak ubah boleh lagi duduk belah kiri. Tak apa. Okey baik. Kemudian tak apalah, bila dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agak-agak apa dia dapat tentang kelebihan bulan Ramadan ni? Dia dapat ke tak dapat? Jawapannya dia dapat. Pasal apa dia dapat tuan-tuan? Pasal dia minta. Sebab tu yang kita kata, Allah kata minta kamu akan dapat. Dan apa bukti yang mengatakan dia dapat? Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang niat nak buat satu kebaikan dan dia tak buat kebaikan tu tadi, dia tak boleh buat. Dan dia tak boleh buat. Dia niat nak buat baik tapi dia tak boleh buat. Kata bahallahu lahu hasanatun kamilah. Allah akan tuliskan baginya satu pahala penuh. Makna pahala penuh tu pahala sebulan bulan Ramadan tu dia dapat. Hanya dengan disebabkan kerana dia niat nak buat. Bukankah doa ni satu harapan untuk kita dapat dan untuk kita buat? Niat lah tu. Satu keazaman yang dah ada kat dalam diri kita ni. Kita nak Allah bagi dekat kita, tapi Allah tak bagi. Siapa kata Allah tak bagi? Allah bagilah. Apa yang Allah bagi? Allah berikan pahala walaupun dia tak masuk pun dalam bulan Ramadan. Nampak? Satu. Yang kedua, macam mana cara Allah Subhanahu Wa Taala bagi? Kalau tuan-tuan baca, ada di belajar dekat sini kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ni ada cerita satu perkara. Cerita tentang apa? Cerita tentang satu hari Nabi SAW dengan para sahabat ni, mereka keluar pergi nak berperang. Keluar dalam on the way, dalam perjalanan ni, duk lalu kot lembah-lembah bukit ni. Tiba-tiba Nabi SAW kata dekat para sahabat. Apa yang Nabi kata dekat sahabat? Dia kata, hampa tahu ke tak tahu? Ada orang ni, dia tak main dengan kita ni. Dia tak main berperang dengan kita. Dia tak keluar untuk berperang dengan kita. Dia tak ada pun dalam grup kita hak tengah duk berjalan ni. Dia tak ada. Kat mana dia duduk? No, dia duduk dekat Madinah sana no. Tapi dia dapat pahala macam kita dapat. Tapi dia ni dapat pahala macam kita dapat. Dia tak main berperang macam kita berperang. Dia tak keluar daripada rumah dia macam kita keluar. Dia tak duduk macam kita sedang duduk pada hari ni. Dia duduk dekat mana? No, dia duduk dekat rumah dia di Madinah. Tapi dia berjaya menghasilkan pahala macam kita dapat, tak kurang sikit pun. Terkejut sahabat. Siapa dia? Dah lah tak main masjid, dapat markah pergi masjid. Dah lah tak pergi duduk dalam masjid anu, dapat markah masjid anu. Siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka ini adalah orang-orang yang habasabul uzur, orang yang tertimpa dengan keuzuran. Tertimpa dengan keuzuran ni, uzur lah. Mati, sakit, demam, tak boleh bangun, ada kekangan yang dia memang dah niat lah, tapi dia tak boleh buat pada waktu tersebut. Jangan duk rasa rugi. Maka dia mendapat pahala sama macam orang yang buat. Dengan syarat dia orang yang mulazamah sebelum ini dan ada rubah keinginan dia. Sebab tu tuan-tuan, hati ni kena ada rasa. Dengan bulan Ramadan ni dah kena ada rasa dah sekarang ni. Pasal kita nak rebut pahala ni. Walaupun qadarallahu wa ma syaa fa'al, Allah tentukan dekat kita ni tak sempat duduk dalam bulan Ramadan, pahala pasti kita dah dapat dah. Pasal dah minta siap-siap. Pasal kita dah minta. Maka Haji Sapri, saya kata kat isteri dia, tak apalah makcik, saya kata tak apa, dia tetap dapat pahala dia. Tuan-tuan ingat lagi tak satu hadis Nabi SAW cerita seorang lelaki. Seorang lelaki ni, inna fi mimman kana min qablikum, Nabi SAW kata, ada satu orang lelaki daripada Bani Israel. Dia ni di kalangan umat yang terdahulu daripada kamu, kata Nabi. Qatala tis'an wa tis'ina nafsan, dia telah bunuh 99 nyawa. Seorang hamba Allah ni, dia dah bunuh 99 orang.
Kemudian bila dia dah bunuh 99 orang, dia kata cukup dah kot, ramai sangat dah ni aku bunuh. Dia tanya, man a'lamun nas fi hadzal am? Adakah siapa orang alim aku nak pergi minta panduan, aku nak pergi tanya sikitlah dekat orang alim ni. Ada siapa orang alim yang hidup ni aku nak pergi tanya. Fadallahu ala rahibin. Orang pun tak berapa nak kenal siapa alim, jadi depa bawa dia ni pergi bertemu dengan rahib. Siapa dia rahib? Rahib ni umpama kita katakan Tok Lebay, Pak Haji yang kuat beribadat ni, bawa dia pergi jumpa. Dia pun tanya, dia kata, Tuan Haji, inni qataltu 99 nafsan, aku dah bunuh 99 orang. Fahali minat taubah, boleh taubat lagi ke macam aku ni? Kata Tok Rahib ni, Tok Abid ni, orang yang kuat ibadat ni, dia kata, apa punya jahat lah, ni bahasa saya. Ringkasan daripada hadis tu, apa punya jahat lah yang ni, kalau hang bunuh seorang pun dah memang besar sangat ada dosa dia. Ini kan pula 99 orang hang ni memang dahsyat lah. Dia kata cakap banyak, Pak Haji ni keluar pisau, tikam cukup 100 orang, puas hati. Daripada 99 dia bunuh, jadi 100 orang dah dia bunuh. Hadis ni hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang sahih, dirikuatkan oleh Imam Bukhari. Baik, tak apa. Cukup 100 orang, dia tanya lagi, man a'lamun nas? Siapa lagi ada orang yang alim aku nak pergi jumpa? Orang waktu tu dia pun jadi takut, pasal dah bunuh dah 100 dah ni, tak pasal-pasal lagi jadi 101. Kali ni fadallahu ala alimin, depa bawa dia sungguh-sungguh pergi dekat seorang alim. Bawa sungguh-sungguh dia ni pergi bertemu dengan seorang yang alim sungguh-sungguh. Fasa'alahu, dia pun mula bertanya. Dia kata, Tuan Haji, dia kata, Tok Guru, saya telah bunuh 100 orang. Dia kata, so fahali minat taubah, boleh tak aku nak taubat? Seorang yang alim ni, sebab tu kita kata kalau kita jumpa Tok Faqih, lain. Jumpa orang yang tasawuf, lain pula. Tanya orang ahli hukum, apa hukum bunuh orang? Bunuh balas, mati kau. Baik, tanya orang yang pandai hukum. Tapi tanya orang ahli tasawuf pula, apa hukum bagi orang yang membunuh orang? Dia kata, bukankah Allah tu Maha Pengampun? Bukankah Allah tu Maha Pengampun? Bukankah Allah berikan hak pada engkau untuk meminta dan melakukan rayuan supaya Allah ampunkan dosa? Maka dia kata, cuma tempat engkau bukan dekat kampung ni. Tempat engkau bukan dekat sini, tak membantu engkau nak jadi baik. Pergilah, izhab ila makanin fulan wa fulan. Pergi dekat satu tempat. Pergi kat satu tempat ni, hunaka unasun. Kat tempat situ adanya jenis kumpulan manusia yang buduna Allah. Mereka semua beribadat kepada Allah. Hampir beribadat bersama dengan mereka dekat tempat ni, kemudian bertaubatlah dekat sana. Ada yang menterjemahkan tempat tu dikatakan Mekah. Biasanya Mekah lah tempat kita pergi bertaubat pada Allah di hadapan Kaabah. Kita nak pergi sungguh-sungguh merayu dekat Allah ni. Dan tempat tu tempat yang menjadikan kita akan bersemangat untuk beribadat. Dia kata tempat ni tak bantu kau, hang kena pergi kat sana. Pergilah dia. On the way pergi dekat sana, qadarullah, dia meninggal di tengah jalan. Tak sampai lagi ni, tengah jalan dah meninggal. Bila dah meninggal ni, datang dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat ni kata, mayat ni, roh ni aku punya. Pak Haji ni aku punya. Dia ni hak jahat ni aku punya, kata malaikat rahmat. Malaikat azab kata, tak, aku punya. Bergaduh dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab, nak rebut satu mayat seorang hamba Allah yang meninggal, yang belum lagi bertaubat, baru nak pergi bertaubat. Kata malaikat rahmat, dia nak pergi bertaubat lah. Kata malaikat azab, dia belum bertaubat lah. Akhirnya Allah datangkan malaikat yang ketiga jadi pengadil. Datang malaikat yang ketiga jadi pengadil ni. Apa kata malaikat yang ketiga ni? Malaikat yang ketiga tu kata, aku dikirimkan Allah kepada korang berdua, minta supaya selesaikan masalah ni. Macam mana penyelesaian dia? Allah perintahkan supaya diukur jarak tempat yang dia datang. Dan tempat yang dia buat dosa tu, jarak tempat yang dia buat dosa tu dengan jarak tempat yang nak pergi ke tempat dia nak bertaubat. Kirakan mana tempat jarak yang paling hampir. Setelah diukur pada waktu tu, tuan-tuan jangan duk tanya saya ukur pakai apa. Dia tak cerita apa. Dia cerita ukur saja. Setelah diukur saja tempat yang dia meninggal dengan tempat yang dia buat dosa, dan tempat yang dia meninggal dengan tempat yang dia nak pergi bertaubat, akhirnya tempat yang dia nak pergi bertaubat itu lebih dekat lagi. Akhirnya dia diberikan kepada malaikat rahmat, taubat dia diterima. Apa pengajaran daripada hadis ni? Maknanya sebelum buat lagi, pahala dah dapat. Sebelum taubat lagi, taubat itu dah pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita katakan persiapan sebelum bertemu.
Persiapan sebelum bertemu. Sama ada persiapan sebelum bertemu Allah ataupun persiapan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Seumpama Haji Sapri yang saya cerita tu tadi. Maka walaupun dia meninggal sebelum daripada bulan Ramadan, tapi untungnya dia pasal dalam hati ni dah mula bercita-cita, dia dah minta dah untuk sampai, tapi Allah tak rezekikan dia sampai, Allah rezekikan benda yang lain. Dia minta dekat Allah, adakah Allah tak bagi dekat dia? Allah bagilah. Kat mana yang kata Allah tak makbulkan doa dah? Itulah cara Allah makbulkan doa. Tak payah buat, dapat pahala. Nampak tak? Itu yang kata uniknya bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala ni nak makbulkan permintaan kita. Kita tak tahu, kita tak nampak. Allah sengaja jadikan benda ni kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita. Sebab tu orang yang bangun malam, kalau kita pergi tanya orang yang bangun malam ni, pasal apa bangun malam ni, apa yang anda dapat? Dia pun tak tahu nak cerita dekat kita, dia dapat apa? Pak Haji nak tanya sikit lah Haji Syawal ni. Haji Syawal ni rajin bangun malam. Semalam apa 20 rakaat ada satu malam? Ada 20 rakaat. Okey baik. Kalau Haji Syawal semayang satu malam 20 rakaat lah. Kita pun tanya, Haji semayang malam semalam tiap malam dapat 20 rakaat, dapat apa? Dia pun gaul kepala nak cerita. Tak tahu dia kata dapat apa, saya pun tak tahu. Saya tak nampak apa. Dan memang Allah pun kata macam tu. Allah kata tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada orang meninggalkan belakang dia ni daripada tempat baring dia, tempat tidur dia. Dia sanggup bangun di waktu kala tengah sejuk, seronok buka aircon 17, pakai selimut tebal pula, sedap tidur. Tapi masuk tempat pukul 4 pagi saja dia pun bangun. Bangun bukan bangun pasal nak terkencing, buka aircon kuat, tak. Bangun memang nak bangun solat. Ada orang sanggup meninggalkan belakang dia daripada tempat sandar, daripada tempat baring dia. Dia bangun buat apa? Yad'una rabbahum, bangun pasal nak beribadat kepada Allah. Sebab dua benda, khaufan wa tama'an, sebab takut akan keadaan dia di hari akhirat, persediaan kepada dia, wa tama'an, dan tamak akan ganjaran pahala. Tapi walaupun bagaimana dia takut, macam mana dia tamak, dia tak tahu apa yang dia buat. Yang dia dapat dia tak tahu. Dan Allah kata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Setiap orang ni Allah sembunyikan. Dia tak tahu pun apa yang dia nak dapat. Apa yang Allah telah peruntukkan pahala ke, benda yang dia minta tu Allah dah bagi ke dekat dia, dia tak tahu. Tapi Allah jawab dengan satu penegasan. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu. Jazaan ni pasti balas. Pasti ni bukan pasti ni jawab kata orang politik. Kalau pasti orang politik kata saya tolong. Tuan-tuan jangan ada seorang orang besar datang surau kami. Datang rasmi dia kata, okey tak apa saya bantu, saya bagi duit sekian-sekian mau. Baik, kita perlu tunggu bila dia nak bagi. Sampai dah jamu makan dah bila dia nak bagi. Sampai dia nak naik masuk dalam kereta, dalam hati kita dia kata tadi nak bagi duit tak bagi. Sampailah petang setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak bagi-bagi. Tadi dia duduk cakap, waktu dia buat perasmian, dia kata, saya bagi duit dekat surau ni. Tapi tak bagi-bagi. Last kali, satu kali dia datang satu tempat ni, kita buat pengumuman. Dia kata, hari tu, Tok kata nak bagi dekat kami, sekian-sekian. Tak bagi ke kak? Orang kanan, dia kata, SU, ni bagi duit kat depan ni. Barulah keluar cek, waktu tu bagi. Baik, itu kata orang politik. Tapi kalau kata orang politik pun kita boleh terima. Ini bukan kata orang politik ni. Yang ni kata Allah yang kata. Jaza'an bima kanu ya'malun. Aku pasti balas apa yang mereka buat. Aku pasti balas. Pasti Allah ni, bukan pasti kita manusia ni. Allah yang sebut. Takkan kita tak percaya Allah yang sebut? Maka ini salah satu tanda keyakinan kita pada Allah. Kita tak tahu apa kita dapat, tapi Allah tetap balas. So, yang soalan tadi, dapat ke tak dapat? Dapatlah. Dapat dengan cara yang macam tu. Baik, next. Orang yang kedua. Orang yang kedua pula ni, di Masjid Kampung 8. Di Kampung 8 sana Melaka. Saya mengajar kuliah sebelum Ramadan. Lebih kurang sekitar 1 minggu, 2 minggu sebelum Ramadan. 2 minggu sebelum Ramadan ni, jadi saya mengajar kuliah muslimat perempuan. Ramailah, adalah 20-30 orang. Mereka duduk kat depan saya penuh. Duduk kanan separuh, kiri separuh. Hak kanan sekali. Kebetulan sebelah kanan juga hak tanya soalan ni. Hajah Fatimah ke apa, saya dah lupa dah nama dia. Duduk sebelah kanan saya. Baik. Dia tanya soalan, Ustaz.
Ustaz doa lah kat makcik. Doa apa makcik? Doa lah supaya moga-moga makcik bertemu dengan Lailatul Qadar, dapat masuk dalam bulan Ramadan, sampai dapat beribadat. Saya kata semua lah, bukan makcik saya pun nak juga. Kita doa sama-sama, semua mudah-mudahan insya-Allah 27 Ramadan, pagi 27 Ramadan, dia orang hantar mesej. Dia kata, Ustaz, Hajah Fatimah baru saja meninggal. Setelah selesai solat subuh, pagi 27 Ramadan, sesak nafas, duduk kat atas kursi dalam masjid, meninggal. Daripada kampung lepas. Tu yang kita kata hak minta tadi. Seorang tak dapat jumpa tapi dapat pahala. Seorang lagi pula dapat jumpa sampai 27 Ramadan. Kalaulah kena pagi tu malam Lailatul Qadar, untung banyak dia. Baik, orang yang kedua, kebetulan sebelah kanan juga. Orang yang ketiga pula sama, kebetulan belah kanan juga hak ketiga pun. Okey, baik, tiga-tiga meninggal sebelum seorang sebelum, dua orang dalam bulan Ramadan. Yang ketiga ni pun dia, malam raya, saya dah balik kampung dah. Duk kacau ketupat kita malam tu. Orang kata, Ustaz, ya, kenapa? Ustaz ingat Pak Haji yang duduk dekat tiang sebelah kanan Ustaz tu? Saya kata, ya, baru meninggal selepas buka puasa. Ngam-ngam malam raya dia meninggal. Malam 30 Ramadan dia meninggal. Selepas selesai berbuka puasa, malam tu tak ada solat tarawih, duduk-duduk sesak nafas dan meninggal daripada masjid airport. So 3 orang kita, seorang tak sempat jumpa, 2 orang, seorang lagi pula jumpa sampai 27, seorang lagi sampai penghujung Ramadan. Masing-masing ada harapan. Apa yang mereka minta, Allahu a'lam. Tapi mereka minta, Allah berikan pada mereka. Dan itulah rahsia Allah. Tuan-tuan baca ayat dalam bulan tentang bulan Ramadan, ayat 183 sampai 187, semua cerita pasal bulan Ramadan. Dalam ayat tu diselit muka surat pertama cerita pasal bulan Ramadan, bawah sekali tuan-tuan lihat ada satu ayat. Ayat ni ayat yang syahdulah. Kalau siapa tanya saya dalam banyak-banyak ayat cerita pasal puasa ni, ayat mana part, muka surat ayat mana hak paling mendatangkan kesan pada jiwa kita? Saya kata ayat hujung sekali bawah muka surat pertama cerita pasal puasa. Ke atas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuan-tuan perhatikan ayat bawah sekali muka surat tu. Kat bawah muka surat tu ayat apa? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'alakum yarshudun. Ayat ni tuan-tuan, saya tak tahulah kalau siapa yang faham bahasa Arab, baca saja ayat ni kita rasa Allah dekat sungguh-sungguh dengan kita. Yang ni yang kita katakan ni, poin pertama ni, bila seorang tadi tu berdoa, perasaan dia dengan Allah ni amat dekat bila dia berdoa. Amat dekat bila dia berdoa tadi, dia dengan Allah teramat dekat. Berdalilkan dengan ayat ni, ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ni, Allah menyebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku datang kepada Aku dalam bentuk berdoa, dia bertanya tentang Aku, dia menyebut nama Aku. Macam mana kita bertanya tentang Allah? Ya Rabb, Tuhan. Kita menyebut nama, sebut saja ya Rabb. Wa li 'abdi fi ma sa'al. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bagi hamba-Ku Allah terus berikan perhatian pada kita. Tuan-tuan duk baca bukan surah Al-Fatihah. Bila tuan-tuan baca surah Fatihah, tuan-tuan tahu ke tak tahu, surah Fatihah tu separuh surah Fatihah adalah doa, separuh surah Fatihah adalah pujian pada Allah. Surah Fatihah ni dibahagikan kepada 2 bahagian. Separuhnya pujian, separuhnya lagi adalah doa. Surah Fatihah tu sendiri adalah doa. Pasal tu kita duk baca sehari berapa kali Haji Syawal kita baca surah Fatihah? Berapa kali kita baca surah Fatihah sehari? 17 kali. Haji kita jawab 17 kali. Nampak sangat tak sembahyang sunat ni. Okey, baik. 17 kali tu solat hak fardu saja. Kalau sekali dengan solat sunat mau 30 kali boleh jadi. Okey, baik. Tak maaf, gurau saja Haji. Okey, baik. 17 kali tu hak ngam-ngam yang solat fardu. Maknanya kalau campur dengan solat sunat mau lebih daripada 17 lah. Mau lebih daripada 17. Baik, waktu tuan-tuan baca surah Fatihah tu sampai kepada satu part, satu ayat. Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu apa yang tuan-tuan rasa waktu kita nak sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kepada Engkau kami sembah, kepada Engkau kami pohon pertolongan. Yang inilah manifestasi bagaimana kita mengaku yang aku ni seorang hamba. Aku tak boleh minta lah kepada mana-mana makhluk yang lain, melainkan pada Engkau saja ya Allah.
Dan menariknya kalau siapa baca hadis syarah tentang tafsir ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, dia bawa mai ada satu dalil hadis. Dalam hadis ni diceritakan tentang Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat bila seorang hamba Allah ni dia baca surah Fatihah. Bila dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan berkata, Allah jawab waktu tu Allah berkata, Hamadani abdi, hamba aku telah memuji aku. Sebut lagi pula Ar-Rahmanir Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kata lagi hamba aku ni puji lagi aku ni. Maliki yaum Ar-Rahmanir Rahim, dia puji lagi aku. Maliki yaumiddin, dia puji lagi aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waktu kita sebut kepada Engkau lah kami sembah, kami jadi hamba ni kepada Engkau ya Rabb Tuhan, dan kepada Engkau lah juga kami tempat kami memohon sebarang pertolongan. Menariknya Allah jawab. Tuan-tuan, Allah jawab dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata Allah jawab kepada seorang ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang Allah jawab dekat kita? Allah berkata, wali abdi fima sa'al, bagi hamba-Ku apa yang dia minta, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Janji Allah bila kita sebut saja kat situ, Allah kata wali abdi fima sa'al, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta, minta Allah bagi pada kita. Perjanjian Allah kepada kita saat ketika kita menyebut. Tapi kita tak minta. Kalau kita minta, kita mesti dapat punya. Sebab tu saya ringkaskan cerita, walaupun poin saya ni panjang. Saya ringkaskan cerita. Bila ada orang bertanya, minta tak dapat pun Ustaz, hang tahu mana kata hang tak dapat? Hang tahu mana kata hang tak dapat? Bila seorang hamba tadi tu dia memohon kepada Allah ni, cerita dia ni cerita hadis ayat Al-Quran ni. Kisah apa? Seorang Arab Badui mai. Asbabun nuzul ayat saya baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ni, cerita dia seorang Arab Badui mai jumpa Nabi SAW. Arab Badui ni bila dia mai, dia kata dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, akharibun rabbuna fanunaji am ba'idun rabbuna fanunadi. Wahai Rasulullah, adakah Tuhan kita ni dekat ke jauh? Kalau Tuhan kita ni dekat, aku nak berbisik dengan Allah. Dan kalau sekiranya Tuhan kita ni jauh, aku nak panggil dengan suara yang kuat. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat ketika on the way perjalanan nak pergi berperang ni. Dia duduk dekat atas unta dia sambil menjerit, ya Rab, ya Rab, tolonglah kami ya Rab, bantulah kami ya Rab, menangkan kami. Atas unta, atas kuda dia duduk menjerit macam tu. Kata Nabi SAW, si Fulan, rendahkan suara engkau. Allah itu tidaklah jauh yang menyebabkan kau nak kena jerit-jerit. Allah tu teramat dekat, lebih dekat daripada orang leher unta engkau tu. Maka cakap pelan-pelan pun Allah dengar. Sebab tu disebut ud'u rabbakum tazarruan wa khufyatan. Allah kata minta doa kepada Tuhan kalian tazarruan, dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, wa khufyatan, perlahan-lahan. Perlahan-lahan, tak payah kita, Tuhan, tak payah. Tu umpama kita panggil, kita katakan sesuatu pun tak, tazarruan wa khufyatan. Wa khufyatan ni perlahan-lahan. Masuk perlahan, jangan duk kalut, jangan duk kokoh. Saya pun tak tahu passion jenis orang berdoa ni. Terutama kita kadang-kadang tutup imam kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbana tawakkalna 'alaika wa inna ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tuan-tuan, hang minta apa ni sebenarnya ni? Dia sendiri pun tak tahu. Orang hadut belakang dia duk amin amin. Kita duk amin apa? Malaikat tukang catat doa kita tadi tu, dia catat separuh-separuh. Dia tengok kita ni, Pak Haji ni apa dia cakap, last sekali dia campak kata dia tulis. Apa dia tulis? Apa dia minta? Tak tahu. Kalau dah sampai kalut macam tu, satu-satu lah. Kenapa nak minta kalut? Sedangkan kalau tuan-tuan perhatikan ayat-ayat berkaitan tentang doa, banyak ayat berkaitan cerita tentang doa. Salah satunya ud'u rabbakum tazarruan wa khufyatan, minta doa kepada Tuhan kalian tazarru' ni sungguh-sungguh, wa khufyatan, perlahan-perlahan, jangan gopoh. Baik, ada lagi ayat yang lain yang cerita berkaitan tentang bagaimana ketika saat kita berdoa. Kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam ni berkahwin, tak dapat anak. Tak dapat anak ni bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun selepas berkahwin tak dapat anak. Sampai isteri dia dah menopause, dia tak dapat anak lagi.
Tapi menariknya dia tak pernah berhenti berdoa untuk dapatkan anak. Walaupun dia dah tahu dah isteri dia tadi tak mungkin melahirkan anak pasal isteri dia mandul. Tuan-tuan kalau baca dalam Al-Quran, tuan-tuan baca kisah Nabi Zakaria alaihi salam, kita tahu bagaimana kenapa Nabi Zakaria masih berdoa walaupun dia dah tahu dah isteri dia mandul. Dalam surah Maryam diceritakan bila Allah bagi tahu dekat dia, aku nak bagi seorang anak kepada engkau bernama Yahya. Dia kata, Tuhan, macam mana kau nak bagi dekat aku anak sedangkan isteri aku seorang perempuan tua? Maknanya dia minta, tapi bila Allah nak bagi dia terkejut dan dia sendiri kata isteri dia dah tak boleh melahirkan anak. Allah kata, aku tahulah aku nak bagi. Menunjukkan dia masih minta walaupun pada fikiran dia mustahil dia akan dapat. Sebab tu tuan-tuan, tersalah minta doa dapat anak, bukan dapat cucu, dapat anak boleh jadi. Kau Allah nak bagi. Jadi bila dia dapat anak tu, Allah respon. Allah sebut, ceritakan dalam surah Al-Anbiya. Apa kata Allah? Wa Zakaria iznada rabbahu. Dan Nabi Allah Zakaria ketika dia berdoa kepada kami. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tuhan, jangan tinggalkan aku sebatang kara. Jangan jadikan aku ni tunggal, tak ada anak, tak ada waris. Dan engkaulah sebaik-baik yang mewarisi, sebaik-baik yang memberikan zuriat kepada kami. Tak ada siapa boleh tolong melainkan engkau saja. Dia tahu dah isteri tak boleh lahir, dia tahu dah dia dah tua, tapi dia masih minta. Pasal apa? Kalau soalan, pasal apa dia minta? Pasal dia tahu kalau minta Allah pasti bagi. Pasti bagi apa tak? Semestinya Allah bagi apa yang kita minta, tapi Allah bagi yang lain. Di antara benda yang kita nak dengan yang Allah bagi, yang mana yang lebih baik? Haji Syawal sila jawab. Yang mana lebih baik? Dua-dua lebih baik. Yang Allah bagi lebih baik? Ya Allah bagi lebih baik. Haji Syawal kata lepas ni tak boleh duduk dah tepi ustaz ni. Okey, kadang seronok gurau Haji Syawal ni. Okey, sahabat-sahabat rahimakumullah, saya sebab nama dia saya hafal, hal lain saya tak hafal. Kalau saya hafal nama tuan-tuan, siap saya panggil seorang-seorang ni. Lepas tu nama dia seorang saja kita hafal. Tambah balik. Apa dia tadi cerita apa? Lupa habis dah sebut nama Haji Syawal. Nabi Zakaria. So soalannya pasal Nabi Zakaria ni, Allah bagi ke tak bagi? Allah bagilah. Baik, soalan dia pasal apa? Dia masih minta pasal dia tak dapat, tapi dia minta juga pasal apa? Pasal dia tahu Allah bagi. Dan apa yang Allah bagi? Kalau Allah tak bagi pun apa yang kita nak, Allah bagi apa yang Allah nak, bukan yang kita nak, yang Allah nak. Yang Allah nak dengan yang kita nak, siapa lebih baik? Allah lebih baiklah. Baik, apa kelebihan? Dia minta nak dapat anak, dia tak dapat. Habis apa yang dia dapat? Dia dapat pahala. Tuan-tuan, doa huwal ibadah. Doa ni ibadat. Kalau dah kata doa ni ibadat, tuan-tuan setiap kali angkat tangan menyebut Ya Rabb saja ada pahala dia. Ada doa. Bila doa ni ibadat, setiap doa kita tu ada pahala. Maka kita tak dapat. Kalau kita katakan kita tak dapat yang kita minta, pahala confirm dapat. Siapa yang nak menafikan? Sebab ada orang menafikan, dia kata minta aku akan bagi. Saya dah minta, saya tak dapat. Hang siapa hang nak kata hang tak dapat? Hang tahu tak bila hang minta hang dapat? Hang dapat apa? Hang mungkin tak dapat benda yang hang hajati, tapi Allah bagi pahala pada permintaan hang. Pahala banyak mana kita tak tahu, kat akhirat besok kita tahu. Pasal apa? Pasal hang minta benda hak tak sesuai dengan hang. Allah lebih tahu benda yang paling sesuai. Ada ke patut minta nak jadi kaya? Kerja tak cari, pergi duduk kat rumah pagi-pagi duk melengkau, duk tidur, tiba-tiba minta nak kaya. Memang kau tak dapat lah. Kemudian kau nak salahkan Allah tak bagi kau jadi kaya. Memang kau takkan dapat kalau hidup cara macam kau ni. Wa ja'alna kulla syai'in sababa fa atba'a sababa. Allah jadikan setiap sesuatu ni ada asbab, musabab dan sebagai kita katakan reason untuk diberikan. Maka akhirnya dia tetap dapat. Dapat apa? Dapat pahala. Dapat ketenangan bila dia mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi Allah Yaqub alaihi salam, anak pertama hilang. Anak paling sayang, paling comel, kena campak dalam perigi buta. Anak-anak dia bawa mai, bawa balik kain, tunjuk kat bapak dia, ayah, ni Yusuf dah tak ada dah, serigala dah baham, dah makan dah. Aku dah kata dah tadi. Apa nak buat? Fasabrun jamil, menangislah dia. Baik, kemudian anak nombor 2 pula hilang, Bunyamin pula. Adik-beradik dia juga punca. Anak nombor 2 pula, Bunyamin pula hilang, kena tangkap, dipenjarakan oleh Raja Mesir pada waktu tersebut. Menangis lagi sampai buta mata. Akhirnya apa dia buat? Dia buat dengan cara macam mana dia nak mengubati duka lara hati dia. Dia berkata, innama ashku basi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadu masalahku ni, aku mengadu kesedihan aku ni, aku tak mengadu pada manusia, hanya kepada Allah aku mengadu tempat mengadu aku.
Dia sebut lagi, wa ufawwidhu amri ila Allah. Aku serahkan semua urusan aku kepada Allah. Aku tahu Allah lah sebaik-baik pilihan bagi aku. Allah tentukan, akhirnya apa Allah buat? Allah kembalikan balik dua-dua orang anak yang hilang. Allah jadikan anak jahat tadi tu jadi baik. Akhirnya happy ending berlaku dalam keluarga dia. Punca kerana doa tu tadi. Nabi Zakaria alaihi salam bila dia berkata, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Tuhan, jangan jadikan aku seorang diri sebatang kara, kau tak mewaris, engkau lah sebaik-baik yang mewarisi. Apa Allah kata? Fastajabna lahu. Kami makbulkan doa Zakaria alaihi salam. Selepas 40 tahun. Dia dapat 40 tahun. Selepas 40 tahun dia berdoa, dia dapat apa yang dia nak. Apa dia dapat? Allah kata, kami makbulkan doa dia. Wa aslahna zawja. Kami perbaiki isteri dia yang mandul tadi. Isteri dia yang tak boleh melahirkan anak, Allah jadikan isteri dia boleh melahirkan anak. Kalau Maryam tak berkahwin boleh dapat anak, ini kan pula nak memperbaiki kita yang tak dapat anak ni. Baik, dan Allah ceritakan kenapa Allah makbulkan doa dia. Kata Allah, kanu yusari'una fil khairat. Adalah Nabi Zakaria ni dan isteri dia orang yang bersegera melakukan kebaikan. Punca Allah makbulkan doa dia ni kerana dia orang yang cepat buat baik, bersegera buat baik. Makna bersegera buat baik, bila dia melihat satu kebaikan kat depan, dia tak lepaskan peluang. Dia akan cepat-cepat rebut kebaikan tu tadi. Dia tak akan lepaskan peluang. Ada saja kebaikan dia boleh buat, dia akan buat. Pagi ni ada kuliah subuh, nak main. Baik, tiba-tiba dia tak boleh main. Kalau dia tak boleh main, cekodok dia sampai. Tuan mempunyai cekodok tak sampai, cekodok sampai. Kurang-kurangnya nak tunjukkan macam mana cepatnya dia buat melakukan kebaikan. Yang kedua, wa kanu yad'unana raghaban wa rahaba. Adalah dia Nabi Zakaria alaihi salam ni, dia berdoa kepada kami raghaban, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh berdoa yang sungguh-sungguh, bukan doa main-main. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika masir. Doa entah apa-apa disebut, kita pun tak. Doa yang sungguh-sungguh ni satu persatu dia sebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, dalam bayangan dia segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Kemudian dia sebut pula, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau kami sembah, kepada Engkau. Minta dengan sungguh-sungguh. Minta dengan sungguh-sungguh. Sebab tu saya kadang kalau ada imam hak baca doa yang tak apa dia sebut tu, saya tak tangan saya diam, tak pada kat bawah ajalah, buat tak tahu je. Tapi kalau doa yang sungguh-sungguh, Allahumma ya arhamar rahimin, minta dengan intonasinya, dengan permintaan yang sungguh-sungguh, pasti Allah akan makbulkan. So Allah kata, kami makbulkan doa Nabi Zakaria pasal dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Warahaba, dan dia berdoa dalam keadaan cemas. Makna cemas ni, kita macam seorang yang memang perlukan sangat-sangat. Kita punya Pak Haji Syawal minta maaf ni, saya tak bawa duit langsung ni, boleh tak bagi duit kat saya sikit, RM100 nak bawa minyak kereta kita. Kita minta dengan sungguh-sungguh, minta dalam keadaan cemas, seumpama kita sedang ketakutan. Maka begitulah. Wa kanu lana khashi'in. Yang ketiga adalah dia Nabi Zakaria ni orang yang khusyuk hatinya kepada kami. Waktu kita berdoa ni, doa dalam keadaan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan berikan. Baik, kalau Allah tak bagi dekat dunia, Allah bagi dekat akhirat. Dan kat dunia pun Allah bagi. Kalau dia tak dapat benda yang dia hajati, Allah gantikan dengan benda yang lain. Pasal kita minta benda yang tak sesuai. Fa'asa an tuhibbuna syai'an fahuwa syarrul lakum, fa'asa an tukrihuna syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali kamu suka pada sesuatu, tapi benda tadi tak baik bagi kamu, kata Allah. Barangkali kamu tak suka pada sesuatu, tapi benda tadi tu baik kepada kamu. Ada orang minta, ya Allah berikan pada aku kebaikan di dunia. Besok je terus pengsan, masuk hospital, balik ke rumah stroke, duduk baring kat atas. Dalam hati dia kata, semalam minta bagi kebaikan kat dunia, kali dapat stroke. Pasal pop, kebaikan lah tu. Tentuan kadang orang tak masuk syurga melalui pintu yang sama. Haji Syawal, dia rajin solat malam, insya-Allah dia masuk syurga melalui solat malam. Dia rajin baca Quran, dia. Okey. Okey. Tentang berdoa ni. Memadaikan kita berdoa saja, tapi tidak mengambil tindakan selagi dengan umum doa itu. Okey. Contohnya macam tadi kita berdoa dengan doa wa hayatana hayatul ulama wa mautana
Oh, okey, bagus. Jadi kita, okey. Baik, faham. Okey, faham. Tapi tak pernah pergi belajar. Bagus. Haji memang bagus. Okey, Haji dah bagi peluru dekat saya, tuan-tuan. Okey, tadi saya pun tak terfikir bila dia tanya macam tu, hampa sakit. Okey, okey, Sakit saya nak cerita hak saya. Saya habiskan saya dulu, lagi saya sambung hak itu. Apa dia tadi yang saya sebut tadi? Penghayatan doa. Penghayatan doa. Okey. Okey, baik. Kita nak masuk syurga ni, pintu kita ni tak sama. Mungkin, saya tak pastilah, mungkin ada orang yang masuk syurga pintu sedekah, ada orang masuk syurga pintu puasa, ada orang masuk syurga pintu solat malam, ada orang masuk syurga pintu jihad, ada orang masuk syurga pintu Quran. Masing-masing punya amalan, dan setiap orang ni ada kelebihan kekurangan masing-masing, termasuk saya, termasuk semua kita. Kita tak tahu pintu mana nak masuk. Hadis tu cerita bila Nabi ceritakan tentang pintu syurga ni, Abu Bakar tanya, dia kata, ya Rasulullah, ada tak orang yang boleh masuk semua pintu? Maka kata Nabi SAW, dia kata, ya, engkaulah orang, aku harapkan mudah-mudahan engkaulah wahai Abu Bakar boleh masuk mana pintu yang kau nak. Maknanya dia buat semua. Baik, bila buat macam tu, kadang-kadang Allah tunggu kita pada waktu malam tak bangun. Allah tunggu kita pada sen kita sedekah, kita ringgit kita tak sampai. Allah tunggu kita pokok ada di siang hari, kita berpuasa, kita tak buat. Allah tunggu pokok kita ada yang nak baca Quran, kita tak baca. Tapi Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim ni, dia kasih dekat kita ni, dia nak sangat-sangat kita masuk syurga ni. Satu hari kita pun berdoa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Tuhan berikan pada aku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga kebaikan bagi aku ke akhirat. Bila kita doa macam tu, Allah nak perkenankan doa kita tu, tapi asbab dia tak ada asbab untuk nak perkenankan. Maka apa Allah buat? Seumpama kita pergi jumpa seorang YP menteri ke siapa-siapa ke, dia ni memang dia nak tolong lah, tapi nak tolong ni dia ada kriteria dia nak tolong ni, tapi tengok cek kriteria 1 tak ada, kriteria 2 tak ada, kriteria 3 tak ada, 4, 5, 6 tak ada juga, tapi dia nak tolong juga. Macam mana dia buat? Maka dia terpaksa createkan satu kriteria yang lain supaya kita dapat ni, permohonan kita diterima. Macam mana dia buat? Akhir sekali dia dia berikan penyakit pada kita, dia berikan kemudaratan pada kita supaya kita bersabar. Terbaringlah kita. Ketika terbaring tu, kita kembali balik pada Allah. Ya Allah, aku lalai ketika kuat tak pernah datang masjid, ketika kuat tak pernah baca Quran, ketika kuat tak rajin buat ibadat. Ya Allah, Engkau ampunilah dosa aku. Ya Allah, aku redha di atas ketentuan ni. Mudah-mudahan penyakit ni kifarat bagi dosa aku. Kau masukkan aku kat syurga. Asbab Allah berikan pada dia kemudaratan penyakit tadi, daripada situlah dia masuk syurga. Tuan-tuan tak ada orang masuk syurga melalui jalan sabar, melalui jalan musibah. Masuk syurga, dia bukan masuk syurga pasal puasa dia, bukan masuk syurga pasal solat malam dia, tapi masuk syurga disebabkan penyakit yang Allah berikan pada dia. Sebab tu bila kita jumpa dengan orang yang sakit, apa kita nak kata dekat orang sakit? Kita akan kata dekat dia, tuhurun insya-Allah, mudah-mudahan penyakit engkau ni membersihkan dosa engkau dan masuk syurga dia dengan sabar tu tadi. Ini yang kita kata ni, kita tak faham sebab kita tak nampak. Tapi bila kita nampak yang ni, semua benda yang berlaku dekat kita ni sebenarnya adalah antara jalan-jalan Allah nak bantu seseorang supaya dia dapat masuk. Saya ceritakan satu kisah lah. Saya ada pelajar waktu saya di MMU dulu. Pelajar saya ni ramai, satu orang pelajar Melayu Muslim lelaki. Dia ni rajin lamai, tapi rajin-rajin pun dia ni slow sikit belajar. Punyalah slow dia ni, sampai saya nak ajar dia menulis, sampai saya terpaksa pegang tangan dia ajar tulis ni. Baik. Kemudian dah habis dah 2 jam mengajar kat kelas, tiba-tiba kita dah masuk rehat, dah tak ada suara dah dalam bilik, dalam office ni. Dia datang ketuk. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz boleh tak tolong cerita kembali tadi kat dalam. Tadi saya dah cerita dah kat dalam kelas. Tak faham lah Ustaz, Ustaz ajar dah balik. Okey, tak apalah, mai duduk ke depan. Sampailah hari dekat-dekat nak exam, dia datang jumpa. Bila dia datang jumpa, dia kata, Ustaz, tolong saya Ustaz, semester akhir, kalau saya tak lulus subjek ni Ustaz, saya terpaksa repeat balik satu semester. Saya tak tahu nak minta tolong dekat siapa, harap-harap Ustaz boleh tolong saya lah. Saya kata, mana boleh saya tolong macam tu saja, mesti kena ada reason saya nak tolong. Kau jawab betul-betul, aku bagilah. Dia kata, minta tolong semua-semua ni Ustaz. Saya kata, macam ni lah, kau jawab soalan ni, aku bagi dekat kau soalan ni, kau buka buku dan kau jawab. Kalau kau boleh jawab, depan buku ada kat depan ni, insya-Allah kau boleh jawab nanti dalam exam.
Saya bagi satu latihan. Sebenarnya yang saya bagi dekat dia tu adalah apa? Adalah memang soalan yang akan masuk dalam final. Tapi saya tak cerita lah. Dia tak boleh jawab. Saya kata, ya Allah, hang ni jawapan dekat depan pun hang tak boleh buat. Macam mana hang nak pass ni? Itu Ustaz janji dah kat kami dalam kelas. Ustaz tak nak failkan student. Memang sungguh saya janji kat dalam kelas. Saya kata saya tak suka failkan orang. Dan kalau boleh saya tak nak pelajar saya fail. Saya nak passkan semua. Ustaz kan janji hari itu dalam kelas. So dia tagih janji kita. Macam kita lah. Allah kata nak makbulkan doa. Sekarang kita tagih. Kami nak makbul tadi tu. Dia datang tagih balik kat saya sebab saya kata saya tak nak failkan orang. Saya kata mestilah bersebab juga. Kalau engkau gagal, saya terpaksa failkan awak. Dia kata, Ustaz minta tolong sungguh-sungguh. Macam ni lah. Saya tolong jawab jawapan ni. Hang balik, hang hafal yang ni, hang mesti lulus punya. Sampai saya tolong tulis jawapan kat dia. Saya tulis satu itu. Hang balik pergi baca yang ni. Baik, hari exam dia pun datang. Dia jawab, saya pun pergi tengok kertas dia. Saya kira kepala, budak ni tak ada harapan dah. Hari ketika saya marking paper tu, saya tengok-tengok kertas dia, ikut atas kertas dia memang fail. Tapi apa saya buat? Saya tarik macam tu. Saya tarik right tu, saya passkan dia. Siapa tahu pasal apa saya passkan dia. Pada hakikatnya dia adalah seorang pelajar yang fail, tapi saya passkan dia. Saya passkan sebab apa? Sebab rayuan dia tu tadi dan effort dia tu, effort kesungguhan usaha. Tak pernah penting, hormat kita, datang kelas, duduk depan. Tak gamuk lah ni, tak gamuk lah kita nak failkan dia. Walaupun pada hakikat atas kertas dia fail. Yang tu kita panggil rayuan dan effort dia tu tadi. Macam itulah maksudnya. Dan itulah yang berlaku, mungkin berlaku pada sebahagian orang. Dia mungkin bukan di kalangan orang yang bangun malam, berpuasa, bersedekah. Tapi Allah memang nak bagi dekat dia. Pasal ada asbab. Allah sakitkan dia, Allah susahkan dia. Waktu tu dia bersabar. Maka asbab kesabaran tu tadi Allah terima. Sebab tu dinamakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah balas kepada orang yang bersabar ganjaran pahala tanpa hisab. Dahsyatnya orang yang bersabar tu tadi. Baik, kembali balik pada soalan haji kita tanya. Dia kata ada orang berdoa. Berdoa dia minta antaranya matikanlah dia mati seorang syuhada lah, berikan iman pada dia, iman sebagaimana seorang yang sekian. Minta yang hebat tapi tak buat, tak selari dengan apa yang dia minta. Sebab itu di sana berdoa ni dalam keadaan hati yang tidak lalai. Dalam hadis disebut berdoa minta kepada Allah dalam keadaan hati kamu tak lalai. Maksud hati tak lalai, apa yang kita minta memang kita nak. Bukan minta pada mulut tapi hati tak nak pun. Minta di dunia kebaikan tapi kita tak buat baik. Maka tak selari lah. Tak selari ni sebab tu Allah akan jadikan asbab dan musabab. Contoh, saya bagi contoh untuk soalan tadi tu. Seorang lelaki ni dia datang ke masjid dengan kapur-kapur. Dia tinggalkan unta dia depan pintu masjid. Dia turun masuk. Orang tanya, "Oi Pak Haji, unta tak ikat?" Dia kata, "Tak apa, Allah jaga." Bila dia cakap Allah jaga, terus Nabi SAW kata, ikat unta engkau dan bertawakallah pada Allah. So ada dua benda. Dua benda Allah takkan jadikan dia terus. Boleh Allah nak jadikan terus. Tapi iaitu konsep ikhtiar dan konsep iaitu konsep tawakal. Orang yang bertawakal tanpa ikhtiar itu orang panggil tawakal bodoh. Contohnya seorang yang kencing manis. Tak apa, niat ubat. Makan hak manis-manis belaka semua. Tak apa, pagi tadi dah minta doa dah. Okay. Kau baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kau baham apa? Durian. Durian. Kencing manis durian. Cukup 2 hari, potong kaki. Okey, baik. Sungguh sepasal ikhtiar dan tawakal mestilah selari. Tak boleh sekadar ikhtiar tanpa tawakal. Tawakal itu doa lah, penyerahan hati kita. Maka ikhtiar dah buat, tawakalnya tidak ada. Atau tawakal ada tapi ikhtiar tak ada, tetap tak berlaku. Dua-dua mesti berlaku. Wa ja'alna kulla syai'in sababa fa atba'a sababa. Allah jadikan setiap sesuatu ada asbab dan musabab untuk berikan kebaikan pada seorang. Sebab tu biarlah apa yang kita minta doa ni selari dengan apa yang kita buat. Baik, saya rasa cukup sekadar itu mudah-mudahan. Ya, okey. Sila. Okey, baik, bagus soalan. Baik. Soalan tadi kan kita kata okey, hadis. Sebenarnya bukan hadis saja, bahkan hadis. Kalau dalam bulan Ramadan ni kan, siapa yang dapat pahala qiyamul lail salah satunya
iaitu mereka tidak bangun melainkan setelah imam bangun. Ibnu Abbas kata, kami zaman Nabi SAW, kami takkan bangun melainkan setelah Nabi SAW bangun daripada tempat dia. Maksudnya mereka duduk dekat tempat yang mereka duduk tu. Berubah tempat sikit-sikit tu tak apalah. Maksudnya bangun terus, bangun pergi cari tempat lain. Kau pergi duduk dekat mana tempat ke tak. Mereka takkan bangun melainkan selepas daripada imam bangun. Nah, itu maksudnya pergerakan adalah move daripada tempat ke tempat yang lain. Termasuklah juga keluar daripada masjid. Nah, maknanya mereka takkan bergerak. Tetapi bukanlah bermaksud syarat ni syarat yang ketat sampai tak boleh nak bangun langsung. Maksudnya kalau kita bangun di sini adalah disebabkan kerana urusan yang lain tu apa boleh buat. Tapi seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya kita ambil pada zahir hadisnya, iaitu tidak kita bangun ni pergi buat urusan yang lain. Kalau bangun sekadar ubah tempat yang dalam masjid ni lagi, ni masih lagi dalam kita katakan ruang yang dibenarkan. Tapi afdal biarlah kita berada pada tempat yang kita duduk tu tadi, berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas, kami takkan bangun melainkan setelah Nabi SAW bangun. Itu di antaranya lah. Oh, bagi imam. Oh, imam. Imam memadai sekadar dia bangun saja. Imam bangun saja, semua orang dah boleh bangun. Sebab tu imam jangan duduk lama-lama sangat. Okey, baik. Sebab imam lah penunjuk aras dia. Okey, so imam maksudnya dia tak perlu pun dia nak kena keluar daripada masjid. Imam bangun saja, okey, maknanya kita yang lain dah boleh bangun. Sebab tu imam jangan duduk lama. Nabi SAW bila selepas selesai daripada dia solat subuh, dia akan bangun sekejap, kemudian dia akan duduk balik di tempat yang lain. Kadang-kadang di tiang yang tertentu, sahabat akan datang lengkung dia ramai-ramai pada waktu tersebut. So dia akan ubah tempat daripada kedudukan tempat dia jadi imam tu tadi. Maka begitulah keadaan dengan imam pun. Baik, okey. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi as-sami'un 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim. Waghfir dzambana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya arhamar rahimin, di antara kami ada yang berhajat, ya Allah penuhilah hajat kami. Di antara kami ada yang memohon, ya Allah perkenankan permintaan kami. Di antara kami ada yang lemah, Engkau kuatkan kami. Di antara kami ada yang jauh, Engkau dekatkan kami. Di antara kami ada yang jahil, Engkau alimkan kami. Di antara kami ada yang miskin, Engkau kayakan kami. Di antara kami ada yang susah, Engkau senangkan kami. Di antara kami ada yang sakit, ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah kami. Di antara kami ada yang dah tua, ya Allah, rahmatilah kehidupan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dan berkatilah kehidupan kami sampailah ke akhir hayat kami, ya Allah. Di antara kami ada yang telah meninggal dunia, ya Allah, rahmatilah mereka, ampunilah mereka, dan masukkanlah mereka ke syurga-Mu, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.